Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Abdul Halim Umar? Macam mana pagi ni? Semangat terima menantu. Alhamdulillah semalam jadi selesai dah. Alhamdulillah selamat dah. Dapat menantu dah. Alhamdulillah. Syukur. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang apa? Yang tak boleh diucap lah. Syukurnya insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. So semangat pagi semua sahabat-sahabat Umifo. So sekarang baru lebih kurang dalam hampir pukul 10.30 pagi. Pagi lagi ni kan, ada yang tengah minum pagi, ada yang masih bekerja, tengah bekerja kan, yang tengah hadapkan kerja rumah, buat kerja rumah insya-Allah. Apa-apa pun pekerjaan kita, semua kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia adalah jadikan satu ibadah kepada kita. Minum kopi pagi ni, alhamdulillah. Kopi Pahang nanti jangan lupa makan ikan patin Pahang tu best, sedap. So syukur dengan nafas kita hari ni yang Allah bagi hari ni, dengan nikmat Allah, nikmat kehidupan yang Allah bagi hari ni, masih lagi Allah pinjamkan nyawa kita hari ni untuk kita teruskan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala, mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ni kalau kita hidup kita tak dapat capai redha Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita balik nanti kita takut kita jadi orang yang rugi, sebab di sana adalah negara kita, negara yang kekal abadi. Negeri akhirat adalah negeri yang kekal abadi. Jadi so kita berlumba-lumba bermujahadah untuk mencari untuk dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baizura Badisha, semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ada yang tak sihat hari ni, yang tak sihat Umifo doakan semoga cepat sembuh. Setiap penyakit ada ubat dia. Allah turunkan penyakit, ada ubat dia, ada penawar dia. Kita berusaha dan cari, jangan putus asa. Hari ni ada yang muram-muram, ada yang rasa duka cita, ada yang rasa sedih. Ada tak? Kalau ada yang macam tu, so tenang-tenangkan hati dan fikiran insya-Allah. Perbanyakkan zikrullah kepada Allah SWT. So jangan biar syaitan masuk ambil kesempatan dalam keadaan kita yang bermuram doja ni. Percayalah, setiap orang memang ada dalam kehidupan kita ni, ada turun naik, masalah akan datang dan pergi. Masalah itu akan datang dan pergi. Sebab macam orang budak sekolah kan selalu bila dah habis SEM 1, masuk ada periksa. Masuk SEM 2, ada periksa lagi. So nak meningkatkan, Allah nak tingkatkan amalan kita, maksudnya nak tingkatkan darjat kita insya-Allah. Kalau ada dunia ni kita berlumba-lumba untuk cari sesuatu untuk kekayaan, apa-apalah yang dalam dunia ni. So di akhirat itu di akhiratnya pastilah yang pasti kita kena tuju, sebab yang tu yang kekal abadi. Alhamdulillah, sentiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah bagi. Syukur alhamdulillah, bukan mudah nak jadi orang kita bersyukur kan. Syukur dengan nikmat Allah SWT. Satu jari kita gerak ni pun dah nak balik kampung, semangat, hati-hati, take care dalam perjalanan insya-Allah. So satu jari kita ni kita gerak ni pun nikmat Allah SWT yang tak terhingga. Cuba satu hari kita bangun kerah jari kita tak boleh gerak, macam mana rasa? Kan kerah tak boleh gerak, so kita rasa sangat-sangat hati kita tak boleh buat apa-apa. Jadi hidup kita ni hamba milik Allah SWT. Kita bergerak ke satu tapak pun semua hak dia. Jadi kita tak punya apa sebenarnya kita jangan jadi orang yang sombong. Dan semalam dalam surah dalam surah Az-Zumar, kalau tak silap Umifo, kita baca satu sikit surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 49. Maksud dia dalam ni, dia kata, Allah kata ayat 49 surah Az-Zumar, maka apabila manusia ditimpa sesuatu bahaya, dia segera berdoa kepada kami. Allah kata, kemudian apabila kami diberikan satu nikmat daripada kami, dia berkata dengan sombongnya, aku diberikan nikmat pada
Ini hanyalah disebabkan ilmu pengetahuan, kepandaian yang ada padaku. Sebenarnya pemberian nikmat ini, pemberian nikmat tersebut adalah ujian. Adakah ia bersyukur atau di sebaliknya. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Itulah bila manusia ni bila ditimpa dalam keadaan yang bahaya, semua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah tolong. Contoh dulu kami pernah dengar perkongsian daripada guru Mifo Arwah Ustaz Khair. Dia kata macam ni. Contoh dia kata yang paling dulu Mifo dari sana Bantar Remeh di tempat nelayan. Contoh yang paling dekat dia kata macam contoh di nelayan. Nelayan ni bila dia pergi ke laut, so bila sampai tengah lautan tu kan kita akan dilambung ombak lah apa semua kan, memang sangat takut. Bila ombak tinggi tu siapa takut? Bila datang ribut pula, pada siapalah kita nak menyerah diri? Masa tu kita mohon pada Allah yang memang orang kata 100%. Tak ada ingat siapa-siapa dah. Tuhan dia. Saat itu. Tapi bila pulang sampai ke laut tadi, ribut tadi. Ribut. Macam mana tadi? Macam orang pun macam tengok kan kita dah sampai kan. Tapi kita dah hilang rasa. Hilang rasa macam perasaan yang di lambung ombak tadi. Dia kata, kami insya-Allah macam seolah-olah tak ada apa-apa yang macam mana nak cakap dia datang rasa tu. Rasa perasaan yang rasa macam yalah kita boleh, kita hebat macam tu. Tapi kalau macam apa-apalah dalam hidup ni akan datang macam tu. Bila saat manusia ni siapa-siapa macam tu, bila saat dia susah dia akan mohon pada Allah Subhanahu Taala, akan bersungguh-sungguh mohon pada Allah Ta'ala. Tapi bila Allah datang, nanti Allah akan hantar pertolongan kan. Lepas tu Allah hantarkan bersama nikmat. Lepas tu dia kata, ni sebab aku senang ni sebab ni lah. Aku dah usaha ni. Kan disebab dia dah membelakangkan Allah Subhanahu Taala. Auzubillah hari ni. Jadi kita jadi hamba yang bersyukur. Jadi hamba yang bersyukur, sentiasa ingat semua apa yang ada kepada kita ni semua dari Allah Subhanahu Taala. Allah nak beri boleh, Allah nak ambil boleh, Allah nak beri boleh, Allah nak tarik boleh. Sekelip mata je. Jangan sekali-kali kita rasa ada perasaan riak, takabur apa dengan ini seolah-olah benda yang apa yang kita miliki tu kita punya. Semua Allah punya. Bila Allah punya, kita jangan sombong diri. Kita berbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Bazi Aziz, Zulkarfizur, Rosli, Ali, insya-Allah. So hari ni Umi nak sikit baca tentang berwirid dan tasbih ni. Apa dia wirid ni? Bertasbih dalam nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan kebesaran dan kelebihan bertasbih. Membaca tasbih di mana orang-orang yang beriman adalah disuruh memperbanyakkan membaca tasbih di waktu pagi dan petang. Kan orang beriman disuruh banyakkan tasbih di waktu pagi dan petang. Ini adalah berdalilkan firman Allah Taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala, wahai orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama-nama Allah dengan ingatan serta sebutan sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada pagi dan petang. Wahai orang beriman, bersyukur pada Allah, ingatlah serta sebutlah nama-nama Allah. Nama-nama Allah dengan ingatan dan sebutan sebanyak-banyaknya. Jadi nama-nama Allah tu banyak kan? 99 nama-nama Allah. Jadi pilihlah nama-nama Allah tu, sebutlah nama-nama Allah tu, dan tak kiralah sebanyak mana, sebanyak-banyaknya pagi dan petang untuk kita menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Taala dan kelebihan. Dan firman Allah, dan ni tadi yang Umi baca tadi ialah surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 42. Dan firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Ali Imran ayat 41, dan ingatlah kepada Tuhanmu dengan berzikir banyak-banyak, bertasbihlah memuji Allah dengan mengerjakan sembahyang pada malam dan waktu pagi. Jadi Allah kata juga, dia kata berzikir dengan ingatlah pada Tuhanmu dengan berzikir banyak-banyak. Banyak mana tu nak berzikir? Kan? Banyak mana tu berzikir banyak-banyak. Sebanyak mungkin.
Kalau kita baca macam kalau boleh sebanyak mungkin, kalau boleh kehidupan mulut kita tu sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala lagi dalam surah Taha ayat 130, dan bertasbihlah, beribadahlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit tu bila? Maksudnya waktu malam lah. Sebelum terbenamnya, dan beribadahlah di saat-saat dari waktu malam pada sebelah siang, supaya engkau redha dan dengan sebaik-baiknya balasan. Jadi banyaklah firman Allah Subhanahu Wa Taala di sini yang menuntut kita supaya bertasbih. Bukan kita saja yang bertasbih, tapi binatang-binatang, burung-burung, ayam, apa semua, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara masing-masing. Jadi hari ini kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah bagi memang sifat yang sempurna sifat kita kan, yang terbaik, maksudnya makhluk Allah yang terbaik, maksudnya Allah jadi manusia ni yang sifat dia sempurna. Jadi bila sifat dia sempurna, of course lah, jadi binatang pun yang berkaki 4 tu, yang tunduk tak boleh buat apa pun, bertasbih kepada Allah SWT. Tapi alangkah buruknya kita, alangkah hinanya kita lupa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang cukup sempurna ni, yang Allah bagi akal fikiran, kadang-kadang terlupa nak sebut la ilaha illallah pun tak ada, nak bilang-bilang ada baru 3 kali pun satu hari pun tak ada. Kan? Tapi sahabat-sahabat tak, insya-Allah kita ingat-ingatkan supaya kita perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Antara zikir-zikir itu adalah jabatan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kata-kata jabatan tu, itu antara yang dengan berzikir itu adalah antara yang perkara amal-amal soleh yang mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ni nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala je. Kalau dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, so insya-Allah kita lepas kat sana. Kita yang penting perjalanan akhirat. Selalunya hari ni kita duk fikir dekat sini, macam mana lah nak hidup ni, macam mana lah nak beli, macam ni, fikir yang ada kat sini. Tapi perjalanan di sana kita tak tahu. Mana boleh. Tapi hari ini sebenarnya perjalanan di sanalah kita nak pentingkan dulu. Maksudnya apakah bekalan yang aku nak bawa kat sana? Cukupkah bekalan yang aku nak bawa kat sana? Apakah yang, macam mana aku nak duduk sana? So macam mana kalau kita rasa kita ni kita kan berdosa, banyak dosa. Macam mana kita nak hapuskan dosa-dosa kita ni? Macam mana selalu kita fikirkan. Sebelum tidur selalulah bermuhasabah diri. Rosri Ali, selalu kita bermuhasabah diri supaya kita ingat pada Allah SWT. Maksudnya kita ingat segala kesalahan-kesalahan kita supaya kita dapat memperbaiki. Mudah-mudahan kita upgrade diri kita, kita perbaiki diri kita dari hari ke hari, kita menjadi insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah cinta kita, apa Allah kata? Allah panggil malaikat Jibril supaya mengasihi kita juga, dan malaikat Jibril akan panggil seluruh penduduk langit akan mengasihi kita, insya-Allah. Itu yang kita nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini impian yang paling besar ialah impian kita nak capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hari-hari kami sebut redha Allah. Bukan sebab perkara ni bukan sangat mudah, bukan kita nak capai ni kita tak tahu yang mana satu yang Allah nak redha dengan kita sebagai hamba dia. Setiap orang Allah lahirkan ke dunia ini, Allah ciptakan kita ni ada kelebihan masing-masing. Ada benda yang ada part yang Allah nak suruh kita lakukan, maksudnya untuk beribadah kepadanya. Jadi tidak akan aku jadikan jin dan manusia ni melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi untuk kita dilahirkan di dunia ni untuk beribadah kepada Allah SWT. Ini kita kena tanya, apakah ibadah aku kepada Allah SWT? Apa dah yang aku sumbang kepada Allah SWT? Apa yang maksudnya sebagai persembahan kita kepada Allah SWT? Persembahan kita yang manalah ya Allah yang kau terima ya Allah. Jadi kita kena buat sesuatu, berusaha. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan kau redalah aku ya Allah. Bila Allah reda, yang pemilik syurga tu reda, maksudnya kita lepaslah di sana. Lepaslah kita daripada azab siksa di sana. Waalaikumsalam Laila Jali.
InsyaAllah. Jadi kita bila kita, itu yang kita nak, itu yang kita impikan sebenarnya. Ini bukan kita impikan kita nak wang ringgit banyak, kita nak harta mewah, kita nak kereta mewah, kita nak semua-semua tu. Tapi sedangkan kita lupa bawa balik bekalan untuk di sana. Na'udzubillah. Hari ni kita kena kejar akhirat tu. Bila kita kejar akhirat, dunia akan datang ikut kita. Percayalah, insya-Allah. Semalam Mufu baca satu berita, di mana berita ni mengatakan berita dalam ni semalam tengok seorang nenek, tak tahulah wallahualam pasti ke tak, orang nenek dia habis dia punya duit dia tu dimakan serangga. Dimakan serangga. Punya banyak tak tahulah belangan dia punya lah banyak duit dia, tapi habis dimakan. Itulah untuk apa tu. Jadi fikirkanlah hari ni bila Allah bagikan rezeki untuk kita, dan dalam rezeki kita ada hak orang lain. InsyaAllah kita jadilah orang yang membuat kebajikan, sebab hari ni kalau ada bila kita pulang di sana nanti kita tak bawa balik apa-apa, dah terputus dah segala amalan kita kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Ialah doa anak-anak yang soleh, sedekah jariah kita, dan ilmu yang dimanfaatkan. Kalau Abdul Halim Omar banyak resipi kuih yang sedap tu kan, kalau orang tanya jangan kedekut resipi bagi tahu. Sebab apa yang ilmu yang dimanfaatkan ni insya-Allah akan dibawa balik sana. Nanti bila kita dah tak ada, orang masih lagi buat kerja buat lagi apa yang kau bagi resipi kat dia tu. So dia buat, so itulah amalan yang berpanjangan. Jadi kita masing-masing ada part masing-masing. Kan? Macam Mifo pun tak ada ilmu yang banyak, tak ada apa benda lah kan. So apa yang Mifo ada yang boleh share sikit-sikit insya-Allah. Jadi so hari ni kita nak bawa balik, kita nak apa yang kita nak bawa balik pulang insya-Allah. Kita banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. 2 kalimah ringan yang diucapkan di lidah tetapi berat nilainya dalam timbangan, kerana ia menimbulkan cinta dan kasih kepada Allah yang Maha Pengasih kalimah itu. Apa yang kalimah tu? Siapa dah tahu? Ya, Laila. Kalimah tu ialah Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Dan ini hadis ni riwayat Bukhari Bukhari dan Muslim. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Abi Hurairah juga. Apa yang maksudnya? Bahawa sesungguhnya aku membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lebih aku sukai dan digemari daripada terbitnya matahari semua benda yang ada dalam dunia ini. Sebenarnya besarnya tasbih ni, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dia nampak macam kita nak sebut di lidah, nampak macam ringan je. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dia ringan di lidah tapi dia berat di timbangan. Jadi bila kita tahu tu, kita tahu, kita lakukan, kita amalkan, insya-Allah satu hari kata-kata subhanallah wa bihamdih tu amallah sekurang-kurangnya 100 kali satu hari. Insya-Allah membantu memberatkan timbangan kita, timbangan amalan yang baik insya-Allah. Ada hadis lagi hadis Rasulullah SAW yang riwayat daripada Abu Zar, kata Rasulullah SAW yang bermaksud begini. Tidak pernah aku menceritakan kepada engkau kalimah perkataan yang paling disukai, digemari oleh Allah, dan ialah perkataan subhanallah wa bihamdih. Ini adalah perkataan yang digemari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puji Allah, subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Agak-agak berapa kali hari ni kita dah baca subhanallah wa bihamdih? Jadi kita sama-sama ingatilah, Umifo ingat diri sendiri, kita ingat sahabat-sahabat semua. Kita banyakkan bersebut subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Jadi bila Allah suka, kalau kita baca, kita sebut subhanallah wa bihamdih. Perkataan ni Nabi kata Allah suka. Bila Allah suka, maksudnya kita dapat tak redha Allah.
dapatlah redha Allah Subhanahu taala. Allah suka. Kita sebut yang Allah suka, pastinya Allah suka. Pastinya Allah sayang kepada kita. Ya, itu yang kita nak. Kita nak Allah sayang. Tapi kita sebutlah berulang kali dengan subhanallah wa bihamdi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Samurah bin Junub radhiyallahu anhu. Apa perkataannya? Perkataan yang paling disukai dan digemari oleh Allah Subhanahu taala ialah 4 perkataan. Apa 4 perkataan tu? Apa perkataan ni? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Empat benar-benar sebut. Kita selalu. Tapi kadang-kadang kita ni bukan apa sahabat-sahabat semua. Kita ni banyak dengar. Ustaz ni kata bagus yang ni, buat yang ni. Ustazah ni kata buat yang ni, bagus, semua bagus. Tapi kita kena ada macam satu-satu perkara tu, kita amal lah dulu. Bila hari ni kita dapat contoh kan. Sebelum ni kita memang dengar subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kita memang dengar tu. Tapi kita macam buat, lepas tu nanti esok kita dengar hak lain baik pula buat lagi. Tapi cubalah hari ni kita jadi orang yang beristiqamah. Maksudnya istiqamah ni ke dalam melakukan apa-apa perkara, istiqamah sampai benda tu jadi dalam, orang kata, kalau orang dulu kata dah setanah dengan kita. Kesebatian dengan kita. Maksudnya kalau tak sebut tak boleh. Tak sebut boleh. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Di mana amalan ni? Amalan ini adalah satu yang dipesan oleh Nabi Ibrahim dan masa-masa Nabi naik ke Isra' Mi'raj. Naik ke langit, so dia jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, mari sini aku nak pesan kepada umat. Kalau umat kamu nak penuh tanaman-tanaman di syurga, tanaman syurga ni menghijau, tumbuh-tumbuhan yang penuh dalam syurga tu, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Selalulah menyebut tu. Jadi lepas solat kita boleh amalkan. Jadi sebab apa kalau kita okey, syurga tu sangat luas, berpadang-padang luasnya kan. Jadi kalau kita dapat syurga yang macam bugis je, tak ada tanaman-tanaman kan. Dia dah pesan, so kita buat, bila kita sekali kita sebut, akan tumbuhlah pohon di syurga. Jadi kalaulah pohon di syurga tu ditembuh, sebagai kita adalah pemiliknya, insya-Allah kita akan capai syurga Allah Subhanahu taala. Takkanlah pokok je dalam syurga tapi tuannya tak masuk. Kan pastilah Allah akan menjemput kita masuk insya-Allah. Amalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bacalah sebanyak mungkin selepas solat, selepas solat lah, selepas solat tu kita baca insya-Allah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi diriwayatkan oleh Abu Malik, suci itu setengah daripada iman, dan alhamdulillah pahalanya memenuhi mizan, memenuhi timbangan. Subhanallah. Hari ni kita dengar dan Allah kata, Nabi kata suci itu setengah daripada iman. Suci, kebersihan tu setengah daripada iman, dan alhamdulillah memenuhi mizan, memenuhi timbangan tu. Dah berat dah ucapan alhamdulillah tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, pahala kedua kelima ini memenuhi bumi dan langit. Subhanallah, maha baiknya Allah. Kita sebut macam tu pun pahala dah mari melimpah-limpah kepada kita. Allahu akbar. Rugi, alangkah ruginya kalau kita tak belajar ni kan. Kalau kita tak tahu, kita rasa macam sukarnya nak masuk syurga kan. Nak masuk kan, Nabi suruh kita, umat dia, minta masuk syurga Firdaus. Jadi bila kita dengar hari ni, kita dengar perkataan alhamdulillah. Alhamdulillah ni satu, umat Muhammad banyak nak masuk syurga. Ada satu hadis membaca umat Muhammad banyak nak masuk syurga dengan sebut alhamdulillah. Sehingga Nabi Khidir bila dengar kebaikan menyebut alhamdulillah, dia pun nak jadi umat Nabi Muhammad. Dia minta pada Allah Subhanahu taala. Begitu juga dengan Iskandar Zulkarnain bila dia dengar kelebihan umat Nabi Muhammad. Jadi ya Allah, untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad ni, banyak sangat kelebihan yang Allah bagi pada kita. Dan buat sedikit dapat banyak kan.
Kalau orang dulu zaman Nabi Musa dulu nak buat kena nak solat sampai 50 rakaat. Tapi kita ni buat 5 rakaat, 5 rakaat. 5 waktu, kita buat 5 waktu tapi mewakili 50 waktu. Subhanallah. Untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ya kita ni sama-samalah kita banyak-banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengamalkan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita amalkan apa zikir-zikir ni insya-Allah dengan alhamdulillah sahaja pahalanya memenuhi timbangan. Bayangkan timbangan tu. Kalau tak ada, macam mana perkara kan kita nak datang jadi berat. Jadi sehubungan dengan itu, Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang maksudnya siapa yang mengucap subhanallah asyimi wa bihamdih akan ditanam untuknya pohon kurma di dalam syurga. Abi Sa'id meriwayatkan juga bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya perbanyakkan amalan-amalan soleh. Apabila ditanya kepada baginda apakah yang dimaksud dengan amalan-amalan soleh itu, yang lain itu, Rasulullah menjawab, memperbanyakkan takbir, tahlil, tasbih, tahmid dan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah. Mengenai mengucap tasbih, tahmid, tahlil dan takbir ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan bahawa pada malam Isra' baginda telah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu berkata, "Ya Muhammad, sampaikan salamku pada umatmu. Ceritakan kepada mereka bahawa syurga itu adalah tempat yang sangat subur tanahnya. Airnya sangat sedap, tanahnya sangat luas. Untuk menanami tanahnya, bacalah ialah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar." Ini pesanan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kata syurga itu apa dia kata, sampaikan salam kepada umatmu, dia kata ceritakan kepada mereka syurga itu adalah tempat yang sangat subur tanahnya. Sangat subur tanahnya. Airnya sangat sedap. Tanahnya sangat luas. Untuk menanami tanahnya, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi, ya sanalah assalamualaikum. Jadi, kalau kita kata hari ni bila sampai kita dah balik nak syurga, kita nak tanam lagi tak ada dah. Apa yang kita bawa je lah. Jadi kita nak kita punya syurga dipenuhi tanaman-tanaman yang subur, tanaman-tanaman yang menghijau. Kita dengarlah pesan Nabi Ibrahim ni yang mana dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada kita. Mana Nabi Ibrahim tu besar hati, sampaikan salam kepada umatmu. Jadi kita nak banyak-banyak menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi bila kita dengar ni, kita buat, kita lakukan, istiqamah melakukan insya-Allah. Kelebihan membaca tasbih, oleh itu ahli syufi dan pengamal-pengamal tarekat syufiyah serta orang-orang yang solat tidak pernah melupakan tasbih sebagai wirid selepas menunaikan fardu sembahyang 5 waktu, serta menghitung banyaknya dengan jari anak-anak jarinya, kerana anak-anak jari di akhirat itu akan ditanya sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila lepas sembahyang kan kita dah diajarkan wirid kita subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Nabi kata gerak-gerakkan jarinya. Sebab jari-jari ni akan jadi saksi di akhirat kelak, sebagai membuktikan kita menyebut tasbih tu. Jadi itulah amalan kita, dan bertahmid dan bertakbir. Mengucapkan kalimah alhamdulillah dalam semua bentuk dan susunan kalimahnya disebut dengan istilah hamdalah atau tahmid. Setiap doa lebih dahulu hendaklah ditemui dengan hamdalah atau tahmid dengan ucapan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah bukan saja diucap pada permulaan doa,
Tetapi hendaklah juga diucapkan pada pekerjaan yang dipandang baik oleh agama seperti berkhutbah, mengajar, mengarang selepas makan dan minum selepas macam-macam lagi lah pekerjaan yang baik yang tidak bertentangan dengan syarak. Sebutlah alhamdulillah. Sebab alhamdulillah ni besar sangat dia punya pahala dia, memberatkan pahala di timbangan kita insya-Allah. Okey, nampaknya di situ saja. Nanti Umi Ful sambung lagi di lain masa insya-Allah tentang tasbih zikir kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini, walaupun kita tahu hari ini walaupun sedikit, tapi kita amalkan insya-Allah membawa manfaat kepada kita semua ya Allah. Sebutlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kita sebut tu selalu lepas sembahyang, jangan lupa, dan lepas sembahyang, di luar sembahyang pun kita sebutlah supaya kita nak tanaman-tanaman kita, nak tanaman-tanaman menghijau di syurga insya-Allah. Sebab di sinilah ladang kita untuk bekalan kita untuk dibawa di sana. Di sana kita tak ada tempat beramal dah. Apa yang ada itu sahaja. Kan? Kecuali kita dapat ilmu yang dimanfaatkan. Itu antaranya. Tapi hari ni kita nak juga kita cantik, kita penuh dengan hiasan-hiasan taman-taman yang cantik, yang pokok-pokok yang memang Allah dah janji dah tu. InsyaAllah sebutlah, rajinlah sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi sebelum menutupkan ni, cuba Umi pun nak baca satu untuk kita macam mana nak istiqamah ni. Macam mana nak tetapkan hati kita ni yang sentiasa berbolak-balik ni. Kejap nak buat, kejap rasa tak nak buat, kan? Lisha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kejap rasa nak buat, kejap rasa tak buat. Semua doa ni dah baca, tapi kadang-kadang kita lupa. Mana dia? Sekejap ya. Ini untuk kita tetapkan hati supaya kita terus beramal. Amalkan doa ni. Ya muqallibal qulub sawabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sawabit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk selalu mengikuti agamamu insya-Allah. Sekian dari Mufo, salah dan silap mohon maafkan. So yang baik-baik semua dari Allah Subhanahu taala, semua ilmu tu ilmu dari Allah Subhanahu taala. Sama kita beramal insya-Allah, mudah-mudahan kita capai redha Allah, daripada redha Allah Subhanahu taala. Sampai kita selawat tafridiyah boleh? Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunali bil ghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam wajhi karim wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin ba'ada di kulli ma'lumin lak. Terima kasih yang semua sudi live bersama Mifo. Mudah-mudahan Tak Ayah, Syarif, Sana Ladis, Azharisha, siapa dia lagi? Lisha, waalaikumsalam Lisha. InsyaAllah, alhamdulillah, mudah-mudahan Lisha just hadir tak boleh like, komen, sedang bekerja. Ya, dapatkan kerja kita ya, insya-Allah kita dalam bekerja ni nak dapat gaji yang berkat. Insya-Allah jangan main-main lah, maksudnya jangan gunakan waktu bekerja kita buat perkara yang lain. Kan? So insya-Allah masing-masing, insya-Allah selamat bekerja Lisha. Sana Ladis, okey, Laila Jali, alhamdulillah, mudah-mudahan kita jumpa lagi insya-Allah mudah esok kita baca lagi tentang tahmid pula. Apa padilat lah insya-Allah. Kita jumpa lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa share. Jangan lupa share, tekan sikit butang share, mudah-mudahan ada sahabat-sahabat lain yang dapat